Bagi pengenalan, TIK iaitu singkatan daripada Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala bentuk teknologi yang melibatkan merekod, menyimpan, memproses, memancarkan, menghantarkan, memanipulasi dan menerima informasi. Perkembangan TIK telah memacukan perkembangan media pembelajaran dan terus bertambah baik dalam bidang pendidikan. Penggunaan TIK sebagai media pembelajaran sudah menjadi satu tuntutan bagi pelajar pra-universiti semasa penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran atas talian telah menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan proses pembelajaran di samping meningkatkan hasil belajar pelajar pra-universiti dalam penggunaan teknologi yang lebih tepat dan berfaedah. Pada masa ini, pandemik COVID-19 telah melanda dunia dan telah menjejaskan kehidupan rakyat. Hal ini menyebabkan sektor pendidikan tidak dapat membuka dengan sepenuhnya. Dengan itu, pelajar dan guru-guru terpaksa menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR secara atas talian. Saya mempunyai pengalaman dan cabaran seorang pelajar pra-universiti. Terdapat berbagai masalah dihadapi oleh guru-guru dan pelajar apabila menjalankan PDPR. Antaranya ialah gangguan internet, masalah teknikal dan kurang pendedahan kepada platform baharu. Ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat fokus dalam pembelajaran atas talian disebabkan gangguan tersebut. Walau bagaimanapun, dalam hal ini juga memperoleh manfaat, iaitu pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi seperti menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Contohnya, menghasilkan slide pembentangan yang menarik seperti memilih warna dan menggunakan animasi dalam slide pembentangan untuk membentang kepada guru atas talian. Kerana sebelum ini pelajar tidak cekap dalam penggunaannya tersebut. Seterusnya, pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran dalam menghantar tugasan kepada guru melalui email, telegram dan WhatsApp. Hal ini telah menjimatkan masa serta mengelakkan pembelajaran bahan seperti kertas. Secara keseluruhannya, walaupun mempunyai banyak cabaran, tetapi juga memperoleh manfaat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi banyak memberi manfaat kepada kita sebenarnya. Misalnya, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan am kita melalui laman sesawan seperti Newswave, Google News, berita harian dan sebagainya untuk mengakses isu-isu semasa yang terkini di negara kita. Semasa wabak COVID-19 melanda, banyak perusahaan harian seperti sektor pendidikan secara bersemuka terpaksa diganti dengan pembelajaran secara atas talian. Banyak cabaran yang wujud semasa pembelajaran atas talian. Misalnya, rangkaian internet yang lemah, suara tidak jelas dan guru tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar pelajar secara atas talian. Namun, segala cabaran yang wujud tidak semestinya membawa keburukan kerana saya telah memperolehi kejayaan yang cemerlang pada peringkat pra-universiti. Berdasarkan pengalaman saya, salah satu cabaran yang dihadapi oleh pelajar pra-universiti semasa pembelajaran atas talian dijalankan adalah sikap pelajar yang tidak memberikan tumpuan dengan sepenuhnya semasa pembelajaran atas talian dijalankan. Tidak boleh dinafikan pembelajaran secara bersemuka adalah lebih berkesan berbanding dengan pembelajaran atas talian. Sebagai contoh, seseorang pelajar yang tidak memberikan tumpuan semasa guru sedang menyampaikan maklumat, guru dapat memberikan nasihat atau amaran kepada pelajar secara bersemuka. Yang keduanya, suasana yang kurang konduktif juga merupakan satu halangan yang dihadapi oleh pelajar pra-universiti semasa pembelajaran atas talian dijalankan. Suasana yang kurang konduktif akan menyebabkan pelajar tidak dapat mendengar apa yang disampaikan oleh guru dengan jelas. Maka, ini akan menyebabkan pelajar mengalami ketinggalan semasa pembelajaran dijalankan. Langkah yang pertama dalam usaha ini ialah perancangan dan pembangunan kompetensi guru dalam pengintegrasian teknologi. Pertama, ialah mengadakan kursus-kursus atau kelas-kelas tertentu kepada guru. Perkara ini membolehkan guru mempelajari cara-cara memantapkan
sistem pendidikan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Seterusnya, guru-guru diberi tugasan harian atau mingguan sebagai latihan. Hal ini akan memastikan guru-guru dapat mengembangkan kemahiran kritis dan analitikal mereka, serta meningkatkan kecekapan guru secara tidak langsung. Selain itu, ialah menggalakkan para guru untuk menciptakan platform-platform pengajaran atau aplikasi. Ini akan memudahkan proses pengajaran kepada para pelajar pada masa hadapan maupun pelajar sendiri atau pelajar lain. Guru-guru juga harus dipantau dari masa ke semasa. Hal ini akan memastikan bahawa adakah guru-guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran secara kerap atau tidak. Di samping itu, guru-guru juga digalakkan untuk menggunakan laman-laman web yang baru. Aplikasi seperti Microsoft PowerPoint mempunyai pengganti yang lebih cekap dan efisien seperti Canva, Slideshow dan Slides Carnival yang mampu menarik perhatian pelajar. Selain itu, ialah menduduki ujian teknologi informasi dan komunikasi. Perkara ini akan memastikan bahawa adakah guru berada di landasan yang betul dalam usaha ini. Seterusnya ialah membaca artikel atau berita terkini. Guru dapat mempelajari teknik pengajaran yang melibatkan teknologi yang amat bermanfaat ini dan digunakan pakai dalam usaha sendiri. Langkah yang kedua bagi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pelajar pra-uni ialah pembangunan laman web. Laman web ialah web yang memaparkan maklumat dan bahan-bahan lain dalam komputer yang mudah diakses oleh pelajar. Penubuhan laman web ini dapat meningkatkan semangat dan minat pelajar kerana pelajar sukar untuk memberi tumpuan dalam pembelajaran terutamanya dalam talian. Selain itu, pembangunan laman web mampu memberi didikan untuk menguasai ilmu dan teknologi maklumat terkini. Pelajar dapat mempraktikkan diri sendiri dengan menggunakan aplikasi di internet untuk pembelajaran. Seterusnya, laman web juga merupakan satu tempat untuk pencarian maklumat yang tepat untuk pelajar. Pelajar boleh menggunakan informasi tersebut untuk melakukan kerja khusus dan persediaan untuk peperiksaan. Pelajar dapat mengakses di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, guru tidak perlu membuat rancangan pembelajaran dan mereka hanya perlu memilih bahan sumber yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Cara untuk mengembangkan lagi penubuhan laman web ialah guru boleh mengambil inisiatif untuk membuat laman web. Inisiatif guru membantu pelajar mengembangkan pengetahuan dan dapat mendidik pelajar untuk berdikari dalam pembelajaran. Seterusnya, kerajaan juga telah mengadakan projek Satu Bestari Net. Projek ini telah melengkapkan akses internet berkelajuan tinggi dan penubuhan banyak lagi laman web seperti Frog Valley. Bukan itu sahaja, kerajaan harus mengurus peruntukan kewangan dan sumber manusia untuk memastikan pelaksanaan rancangan teknologi pendidikan yang komprehensif dan selamat. Langkah yang seterusnya adalah dengan memberi pendedahan tentang penggunaan gadget dan aplikasi terkini dalam PDP dan pentadbiran sekolah. Pelajar diberikan pendedahan kepada penggunaan gadget dan aplikasi terkini membolehkan peningkatan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan pentadbiran sekolah. Gadget dan aplikasi berfungsi sebagai media komunikasi dan media hiburan, serta berperanan penting dalam penyampaian maklumat dan pelaksanaan kerja khusus. Penggunaan gadget dan aplikasi telah menjadi satu keperluan dalam bidang pendidikan. Pendedahan tentang penggunaan gadget dan aplikasi terkini dalam PDP dan pentadbiran sekolah dipercayai dapat menambah baik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Pendedahan ini boleh dilakukan melalui berbagai kaedah seperti mengadakan kuliah, bengkel, program dan lain-lain. Pihak berkenaan seperti guru, ibu bapa dan pihak kerajaan berperanan penting dalam program pendedahan ini. Kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kehidupan yang lebih selesa dan meningkatkan taraf hidup manusia. Harapan saya terhadap tajuk kajian ini adalah teknologi informasi dan komunikasi harus berkembang dengan pesat pada masa akan datang, terutamanya dalam bidang pendidikan, perubatan dan infrastruktur.